Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni saya Zul khabar review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So untuk pergerakan di Bitcoin selepas kita berlaku kenaikan hampir ke 36k. So apa yang kita expectation kan adalah untuk sampai habis tahun ni, sampai bulan 12 adalah jangkakan sideways saja antara 32 ke 37. So masih ada lagi target untuk sampai ke 37. So pattern kita masih lagi aku kata on making. So belum breakout lagi. So apa-apa nanti akan updatekan pergerakan. Untuk RSI ada momentum untuk naik, cuma yang volume tak berapa nak ada. So nanti akan tunjukkan di chart secara detail. So tanpa buang masa, let's go kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan. Apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So inilah Coin Market Cap. So kita tengok currently total market cap sikit drop semalam daripada 1.28 trilion kepada 1.27 trilion, ke drop hampir 1%. Volume juga drop daripada 50 ke 39 bilion. So, naik malam naik juga, cuma tak banyak, 6%. BTC dominan 52.7, Ethereum dominan berada di 17%. So kat sini pun kita tengok, kita dapat tengok apa tu Bitcoin memang mendominasi market untuk bulan ni ataupun bulan lepas, bulan 10. So now dah masuk bulan 1, bulan 11. Kita akan tengokkan performa untuk bulan 11 dan bulan 12. So jangkakan hanyalah sideways saja sebelum kita ada next movement kuartal bulan tahun 2024. So inilah harga semasa untuk ni. Bitcoin berada di 34.5, tak banyak berlaku perubahan semalam, 0.18 saja. So lain-lain altcoin kita akan tengok balik. Lain Ethereum untuk 1.8, BNB 2.2 and 226 dolar. SRP naik tangga kelima, semalam naik 3.26%. Solana naik lagi 8% untuk Solana. So terus berlaku Solana, jika itu ada target 41 dolar. Kita dah breakout kita punya Fibonacci, so dia punya aim target lah 41 dolar. So lain-lain altcoin, Toncoin naik 4%. So mostly tak banyak berlaku perubahan yang dah silah untuk semalam. So let's go kita pergi ke chart untuk Bitcoin. So untuk Bitcoin inilah di 4 hours kita masih lagi. So semalam kita ada dah berapa kali perjumpaan untuk breakout ni. Kat sini ada, dekat sini ada, tapi walaupun kita masih lagi respect channel ni, masih lagi belum breakout. So in good condition untuk di 4 hours, RSI berada above 50, stock RSI berada oversold. Yes, good untuk dia naik. Kalau naik pun minit, tak masalah. Untuk kenaikan memang tak mengejutkan pun, barang kenaikan. Kita ada target ke net key level dalam 37.5 ataupun sikit dalam 36. Yang lepas kita paling tinggi adalah 3.5. Okey, 35 tu telap tali tu sebut 36. Paling tinggi kita pergi hari tu adalah 35. Okey. So untuk di 1 hour pun sama juga. 1 hour taklah berada di oversold sangat, hanya berada di middle saja. Kemudian walaupun stock saya dah berada di oversold, momentum tu ada tapi tak berapa banyak. So untuk di 1 hour ni, apa yang Zoom monitor adalah Fibonacci ni. Fibonacci ni masih lagi menjadi resistant. Kita masih nampak resistant, kemudian ini menjadi support. So apa yang possible berlaku adalah price kali ni consider bullish. Dia buat base, iaitu selepas kenaikan dia buat base baru sebelum kenaikan. So menunjukkan untuk yang ni Fibonacci adalah berada di target 1.6 adalah 36.5. Untuk key level kita berada 37.5. So dalam range kawasan ni dijangkakan akan ada kenaikan lagi. Apa sebab kita dapat dalam bulan 11 ataupun bulan 12. Kemudian menjangka itu adalah lebih kepada kita akan sedikit correction untuk awal tahun. Kemudian mungkin kita naik untuk bulan ni, turun bulan 12, kemudian sideways sebelum tahun 24 kita akan more higher ke atas, iaitu kita 2024 kita ada target untuk Bitcoin pergi ke kawasan almost 50k sebelum huge rejection. So ni pergi ke major resistance 50, last rejection expectation kita akan ada trend line ni. Dan expect inilah last buy kita sebelum kita pergi ke bulan tahun 2025 untuk hit kita menjaga at least Bitcoin 150k ataupun more higher daripada harga tu. So itu untuk analisis untuk di Bitcoin dan short term. So dekat kawasan ni adalah more jangkaan adalah kita akan buat base antara 37 dan 32k. So berapa lama kita nak duduk di kawasan ni, kita akan tengok lah. Yang lepas-lepas pun lama kita berada di kawasan ni. Ini lama, lagi lama. Even kita ada low sikit daripada bulan Mac sampailah kuartal Oktober. Apa lama tu, hampir setengah tahun daripada ada kawasan ni. Kemudian yang ni kita juga expecting lama jugalah. Mungkin sampai bulan Mac juga, bulan 2014 2024 sebelum kita ada pergerakan next bulan. So kalau ikutkan yang ni, kalau kita berdasarkan yang ni,
last low ni, last high ni berdasarkan base point of breakout daripada base ini daripada 32 adalah kita akan menuju ke 43 ataupun dalam 40. Memang kita punya menuju ke atas. So signal itu adalah lebih menuju ke atas, cumanya kita perlukan masa sikit untuk kenaikan untuk DBCon. So itu untuk DBCon. So let's go, kita pergi ke ruangan komen. So semalam ada request tu tolong tengokkan ETC, Uniswap, LTC boleh naik sampai berapa? 20-25. So ETC, kita akan tengok dulu ETC USDT. So ETC tu akan pergi secara daily. So Ethereum Classic, dia berada di satu kawasan yang must buy. So siapa yang ingat technical analysis untuk di Chainlink, lebih kurang sama macam ni, iaitu Ethereum kita berada di satu kawasan base dan kita berada di betul-betul di atas ni. Sama juga di bawah ni, kita di kanan ni kita berada di kawasan ni. So dalam $16. So price kawasan ni adalah good range untuk siapa-siapa all in target, disebabkan apa? Kita buat satu down channel iaitu reversal pattern. Soon or later breakout ni. So untuk Ethereum Classic ni sama juga, so ada high expectation. ETC ni pun consider boleh high expectation lah untuk berlaku seperti mana macam Bitcoin Cash dan juga Chainlink, iaitu breakout channel ni possible kita akan nampak satu kenaikan yang drastik sebelum rejection untuk support sebelum more higher ke atas. So untuk di kawasan ni $16 ada good range. Siapa-siapa nak buy now adalah masa sesuai. Untuk anda all in target pun boleh, tak ada masalah. So ini adalah untuk ETC. So itu untuk ETC. Pergi sampai mana? So daripada pada point ni kita ada Fibonacci, dan sekiranya kita berdasarkan 3 target, iaitu Fibonacci, kemudian kita ada trend line ni, kemudian kita ada time frame. Tu ikutkan, nanti tu tengok balik expectation hujung tahun 2026 tu kita ada 1.6, kita berada di 282, tapi align dengan 3 semua adalah berada di 2.6. Kita ada 2.6, kita ada timeline, kemudian kita ada trajectory. So ini adalah 400, hampir 400 setengah lah, hampir 450 ringgit, 450 USD dollar per coin untuk Ethereum Classic. So anda beli di $16, so itulah expectation untuk tahun 2025. So itu untuk ETC. Kemudian untuk di Chainlink pula tadi, Chainlink kalau ikutkan untuk Chainlink macam juga hari, kenapa link dengan kuartal speed Ethereum Classic tu lebih macam ni lah. So, tengok dia punya kuartal data tu, kita ada satu base dan price bottom currently betul-betul di atas base tu sebelum dia breakout channel dan berlaku huge kuartal pump. So huge tak apa, kita akan nampak ketara lah. So yang ni ikutkan ini pun hampir daripada bawah ni pun hampir 50%, dah 50% kenaikan daripada harga semasa. So ni kalau anda beli kat situ, ni anda dah profit 50%. So untuk ETC buy sini, itu siapa buy, tahniah untuk anda. Untuk Ethereum Classic pun boleh juga. So siapa nak buy untuk long term, now adalah masa sesuai untuk Ethereum Classic. So untuk Chainlink, kita akan jangka price dah naik sampai $9, dah sampai pun kita punya target. So now kita expectation untuk sama ada di breakout di atas untuk buat base di kawasan 11, ataupun circuit correction ke $10 atau $9 untuk buat minor base sebelum more higher ke atas. So tunggu, tak buy Chainlink currently. Sekiranya ada drop ke support, barulah Zul akan buy, ataupun Zul biarkan dulu dia naik. Sebab apa, dulu pun Zul dah ada buy juga untuk di kalau Chainlink sikit untuk di bawah ni. So itu untuk di Chainlink. Untuk harga tahun 2025 ada jangkaan adalah almost ni kawasan kita agak 157. So ikutkan Fibonacci ni, Zul lupa dah Fibonacci dia, swing high, swing low, expectation yang ni kita ada 2.6 lebih sikit, hampir 3.6. So dalam 150 kita ada antara 26 dan 36, kita ada almost dalam $150 untuk Chainlink. 1.6 kita berada di $80. So itu daripada tiada takkan sampai 80 kan, dah melebihi. So expectation tu adalah tinggi dalam kawasan almost dalam hampir 3.6 atau dalam 170 ataupun 100 plus minus lah $150 untuk di Chainlink. Kemudian untuk di satu lagi apa lupa, LTC, Uniswap. Oh sorry, dia dengar LTC bukan Chainlink LTC USDT. So untuk Chainlink tadi LTC sama juga good range. Siapa-siapa nak buy untuk long term, kita berada di kawasan base, good untuk long term. Kemudian kalau breakout ni kita ada time frame kita tu tak expected tinggi untuk yang ni, sebab apa, kita ada satu trend line ni tak tinggi pun. Untuk LTC ni jangkaan adalah
mostly dalam kawasan hampir 500 juga lah, hampir dalam 500 pound coin juga untuk LTC. Kemudian satu lagi coin adalah Uniswap. Uniswap tu ada high expectation. Uniswap daripada kawasan bawah ni sama juga kawasan good range. Uniswap juga ni consider kalau breakout ni pun ada possible berlaku kenaikan yang drastik. So kawasan buy. So siapa nak buy, now lah good time untuk Uniswap. Untuk all in pun boleh. So break ni expectation tu adalah 26, adalah mostly lebih pada 4.2. Kalau lakukan sini kita ada target time 42 tu almost dalam hampir $300. So kita melebihi daripada 4 Fibonacci punya target time. So apa kita tengok dulu, resist target 1.6 $70. Kemudian kita ada 4.2 dan $178. Kemudian maximum stress tu ada high expectation untuk Uniswap sampai ke $300 untuk per coin untuk Uniswap. Kemudian ini kita tengok data ni menunjukkan mungkin something lah untuk berlaku Uniswap ni kenaikan. Sebab Uniswap ni adalah DEX ataupun kita panggil DEX ataupun kita panggil Decentralized Exchanger. So mungkin something happen lah, something besar yang akan berlaku untuk next bulan nanti. Mungkin masa nak jatuh ni mungkin banyak exchanger yang lain mungkin jadi macam kata 3 error ke apa lagi, Celsius. So banyak itu kata mungkin akan ada lagi untuk next selepas bulan nanti. So expectation Uniswap boleh naik sampai $300, melebihi pun boleh. So itu untuk Uniswap. ETC, Uniswap, Litecoin, Kudan Chainlink tadi. Kemudian tu tolong tengokkan coin ARB. So ARB kita tengokkan update dia apa yang berlaku di ARB. Tu ARB untuk pergi ke daily. So ARB tu ada monitor satu pattern ni dah pun breakout dan masih lagi dalam kawasan support sebenarnya. So ikutkan untuk di ARB ni nak all in ataupun nak long term, good sebab apa kita berada di kawasan support. Dan sebelum ni pun dia cakap good untuk all in di kawasan ni disebabkan apa? Disebabkan apa? Kita ada RSI di daily berada di oversold sangat-sangat, dah sampai rumput 20. Kalau 20 dah masuk belas-belas tu memang good position untuk buy. So siapa buy kawasan ni masih belum terlambat, positionnya masih kuarter dalam kawasan support. So expected daripada kawasan support ni akan price untuk pergi ke kuarter resistance. So dekat sini kita ada juga boleh consider double bottom sikit, kita monitor dekat sini. So kita masih nampak ni sebagai double bottom untuk price breakout daripada point ni. Bottom. So point dan breakout adalah price akan menuju ke 1.2. Ini adalah kata satu data lagi untuk tengok price naik. So apapun price akan reaction dengan kawasan support dan kawasan resistance. So kat mana potential untuk buy adalah kita nak buy di kawasan support bila RSI oversold dan price menuju ke kawasan resistance. Break resistance rezeki lah kita akan pergi ke 1.6. Kalau tak ada rezeki 1.6 sampai resistance mungkin berlaku rejection balik. Rejection ni kita akan support, kita boleh buy lagi untuk long term. So itu untuk di ARB. Alang-alang kita tengok RMB untuk tahun 2025. Untuk RRB adalah jangkaan tu dalam 1.6. Kemudian untuk ada jangkakan untuk RRB ni kalau ikut tinggal lebih juga $4, almost hit dalam hampir $8 juga lah. Tu November. Dan nanti tu akan pergi weekly. Kita akan tengok weekly, kita akan nampak time frame dia. Yes, hampir yang $10. Sampai yang $10 jugalah ARB ni. So kalau nak buy, now lah masa sesuai, harga murah lagi bawah $1. So tapi kata make sure anda invest duit, expected boleh loss. So itu adalah untuk ARB. Kemudian next comment, tu tolong tengokkan Ethereum dan Cardano. Ethereum dan Cardano, kita tengok Ethereum sekejap. Ethereum dah naik. Okay, Ethereum macam tu mention kan sebelum ni, kita ada signal cantik untuk buy sebab tu all in kawasan ni. Tu dah buy RM10,000 untuk di Ethereum. Awal bulan, hujung bulan 9 tu, awal bulan 10 itu now dah profit. So kenaikan ni tu expectation kan untuk pergi ke kawasan resistance. So daripada apa pun yang majornya adalah pada point ni menunjukkan kita ada satu trend line. Kita ada satu trend line yang ni, yang mana tu cakap akan sekiranya kita breakout trend line ni, net target untuk long term adalah kawasan ini.
So sama juga macam Bitcoin, expected untuk naik sampai ke kawasan almost 4K, 3,000 ke 4,000 dolar sebelum berlaku rejection. Untuk swing low to swing high ni kita ada support. So net position buy kawasan ni sebelum next bulan tahun 25. So untuk Ethereum, kalau Zul nak buy kat mana, Zul akan tunggu selepas rejection, iaitu rejection daripada point resistance ni. Price naik, berlaku rejection, nanti expected dalam kawasan hampir 2,000 juga. So consider ni kita ada major ni. So breakout, pergi ke kawasan return, retest balik. So expected inilah last buy Zul. Sebelum Zul tak buy dah, sebelum Zul holding sampailah tahun 2025. So itu untuk di Ethereum. So kalau nak buy untuk long term masih boleh buy je. Cumanya kalau anda buy untuk masa ni mungkin akan ada sedikit-sedikit call bearish. Tapi apapun, untuk long term tak ada masalah untuk anda buy. So price ikutkan terbaik dalam support ni lah. So kalau untuk short term anda buy kawasan ni, anda perlu fikirkan pada long term. So kalau anda buy kawasan ni mungkin akan minus sikit kalau price drop. Tapi kalau untuk long term, possibly price more higher ke atas. So itu untuk Ethereum. Kemudian untuk di Cardano, alhamdulillah sama juga, itu signal juga kan. Siapa nak buy, Zul ada buy all in di kawasan Cardano itu. Zul ada buy sikit higher, Zul buy di kawasan ni. Zul buy di kawasan almost dalam 30 sen kawasan buy ni. Selepas breakout yang ni, Zul buy kawasan ni naik, kemudian drop balik bawah, tak ada masalah, price kembali balik. So macam ni kalau kita buy untuk currently macam Ethereum tadi, so kita boleh kena expectation macam ni. Walaupun kita buy, Zul buy tak kawasan yang menarik, walaupun Zul buy di support, price naik, kemudian price drop balik. So even currently adalah price, kalau untuk short term memanglah kita nampak naik turun, tapi kepada long term adalah good range. Sebab apa? Kalau kita tengokkan untuk di weekly, untuk di Cardano kita nampak satu sloping ni. So kita ada dah break, kita ada nampak ni kawasan base, walaupun tak sampai ingat dalam 13, tu ada nak target sampai 13. Kalau dapat 13 memang tu akan buy lagi lah. So untuk Cardano, tapi price nampak nak naik, regain kawasan ni, price akan tube, expected akan mula high. So kalau back balik untuk di 4 hours ataupun di daily tadi, untuk di Cardano kita nampak signal bullish sebelum ni, iaitu price buat lower low di price, lower high di RSI, dan price terus melakukan kenaikan. So siapa ada buy di kawasan ni, tu expected dah dengan untung, sudah kita akan layan saja kenaikan ni. Kenaikan ni sampai mana, expectation dia akan buat reaction dengan channel ni. So untuk di Cardano sama juga, tu ada high expectation untuk Cardano ni at least sampai dalam $5 untuk next bulan. So next comment, terima kasih tu, tolong tengok sekali YGG coin. Sudah, coin apa pula YGG coin ni? Sekejap, kita akan tengok balik YGG USDT. Okey, ada. Dia akan tengok di Binance tu, tak pasti coin. Okey, tu pernah review sebelum ni. So YGG, so harga opening dekat atas tu, tak salah tu. Yes, harga opening dekat $6, free fall. Price dah buat channel ni. So currently peluang dia untuk digain balik, iaitu first kita nak tengok breakout channel ni. Breakout channel ni barulah kita jangkakan price boleh naik atas. So kalau kau macam ni tu tak balas, sebab apa, harga dia agak mahal juga. Kemudian dia punya technical tu agak tak cantik lah untuk long term. Sebab apa, kita tengok je free fall. Kita tengok dia punya ni harga opening, kemudian free fall, kemudian buat lantai. Cumanya dah buat lantai, cumanya regain tak regain tu kita tengok lah. Untuk di daily tadi kita perlu monitor channel ni. So kalau dia berjaya breakout channel ni, meaning ada tanda lah, tanda dia untuk kembali balik kenaikan. Banyak tak pasti, sebab apa, kita banyak key level $2, $4. So untuk tahun 2025 tu tak jangkakan dia akan buat all time high baru. Expected mungkin naik paling tinggi mungkin $2 ataupun $4 ataupun $6. So terpulang, tapi kalau nak take risk, ya inilah kawasan untuk take risk. Tapi make sure anda invest duit anda, expected kan boleh loss. Sebab apa, channel ni consider harga bawah below opening, kita tak tahu sama ada price naik atau tak. So kita perlukan fundamental yang strong untuk YGG ni untuk melakukan kenaikan. So next comment, dah tak ada. Okay, terima kasih, itu saja untuk pagi tu. Jangan lupa like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. So apa pun macam biasa, nanti kalau sekiranya ada update terkini untuk di Bitcoin, untuk ada momentum naik atau tidak. Currently untuk tu tengok 4 hours yang di daily ni, momentum dia ada, cumanya tak banyak. So kalau naik pun expect dalam 36, 37 je. So itu yang tu jangkakan. So untuk Bitcoin,
main adalah kita tengok antara 37 dan 32 rejection dulu. So expected naik sikit 37 sebelum rejection balik ke kawasan almost 32. So kita ada trendline merah ni, inilah trendline yang Zul akan monitor. So apa yang tu nak tengok untuk Bitcoin adalah price possible naik sampai 367, berlaku rejection, dia akan buat satu sikit bearish pattern. So breakout yang ni, inilah kita panggil correction tu, possible dalam 32, kemudian ataupun mungkin boleh lower lagi sampai ke 28. So ingat kita punya major support adalah di 29, major resistance kita 41. 32, 37 adalah key level. So sebarang rejection ni tak perlu panik. So ini adalah consider rezeki. So sama ada kita tunggu peluang di 32 ataupun 28. So mana-mana lah dapat nanti bila signal kita akan tengok RSI. Bila ada position nanti tu akan sharekan dalam Discord channel dan juga sharekan dalam daily review. So guys, itu je untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa anda review. Assalamualaikum. Bye bye.